Kita tak boleh menghina sesama Muslim ni, sesama orang Islam. Tuan-tuan bayang, patung yang disembah oleh agama lain yang tak menyawa tu pun kita dilarang daripada sembah. Yang bernyawa, yang bukan patung ni, apatah lagi tak boleh hina, tak boleh maki dia, tak boleh. Saya faham, kadang ada orang dia geram kot agaknya, dia geram sangat kot dekat Facebook tu ke apa, Allah macam-macam. Saya pun kena. Kami penceramah-penceramah ni rasa cakap tu dah habis lapik dah, kena. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ini, hari Jumaat. Dan Alhamdulillah berkesempatanlah kita untuk bersua pada pagi ini dalam kuliah subuh di surau Ar-Rayyan Persin 6 ini. Terima kasih atas jemputan pihak surau dan seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh ahli qaryah. Semoga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sembang-sembangkan satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semua. Satunya, kita ni, saya sendirilah rindu nak ceramah depan orang ni, sebab biasa ceramah depan kamera dengan depan telefonnya, cakap seorang, gelak seorang, kesian. Jadi saya takut benda ni kalau lama-lama berlarutan, takut nanti penceramah pun jadi lain macam dah kan, cakap dengan telefon. Jadi nampak orang ni dia rasa semangat sikit lah, dia ada eye contact dia panggil. Eye contact tu ada. Selama ni kalau cakap dengan telefon dia naik like top fan share tu je, top share tu je. Yang ni nampak rupa walaupun pejam tak apa, janji jumpa orang. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk sebagaimana yang telah disebutkan sebentar tadi, iaitu tentang bila mencaci menjadi tradisi. Saya pilih tajuk ni kerana apa? Kerana sejak musim-musim kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID-19, sejak awal tahun kita di negara kita ni lah, bila ramai pakat duduk di rumah, masing-masing bila di tangan ada telefon, dia laju sangat. Perangai suka mencaci maki orang ni dulu dah ada dah, sejak dulu lagi. Tapi dia akan jadi lebih rancak bila masing-masing benda tu mudah nak disembur, mudah nak dihambur melalui telefon gadget yang ada pada tangan-tangan kita. Mungkin dia tak luah melalui lisan, tapi dia luah melalui tulisan. Sama ada diconteng maki orang dekat gambar-gambar di dinding. Kalau setakat mencaci, mencarut dekat belakang tandas, pintu tandas tu biasa. Kita takkan tak biasa tengah membaca dekat pintu tu, mencarut daripada atas sampai ke bawah. Semua dia maki. Parti politik, Tok Imam, AJK Masjid, semua kena. Cari kat nama kita tak ada. Paling bawah sekali, mau tukang urut, ada. Nombor tu ada. Siap bagi nombor lagi. Nombor ke ada yang tulis? Tak ada dah. Jadi tuan-tuan, itulah yang menyebabkan satu benda yang kita bimbang, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada kita akan satu pesanan sebagai orang beriman. Kata baginda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Nabi, tanda-tanda orang itu dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, ada beberapa tanda pada dia. Kalau orang mengandung, ada tanda dia, morning sickness, muntah-muntah, pening, mabuk, loya. Tapi ada setengah isteri dia mabuk, bukan, dia mengandung, tapi yang mabuk suami. Dia transfer. Lah ni bukan transfer akaun lagi dah, dia mabuk tu dia transfer ke laki dia, padan. Nak sangat, awak berasa dulu. Ada kot jadi sini no? Persin 6 ni banyak ni suami yang mabuk. Suami kerja TMB, tengah duk pasang lampu kat atas, muntah dari atas, jenuh.
Tanda orang bertunang, ada cincin di jari. Tanda hari nak hujan, mendung. Begitulah juga tanda orang beriman. Orang beriman ni tandanya bukan sekadar pada dia punya subjek akidah dapat mumtaz, cemerlang. Orang ada iman tak semestinya pada tandanya itu jubahnya labuh meleret, tidak. Bukan pada janggut parah dada segenggam, oh banyak janggut, pasal itu iman. Iman bukan dihitung, dilihat pada dahinya yang bertinted, dahi bertanda. Bukan hitam lagi dah, biru dah dahi tu, kuat sujud. Apa tandanya itu? Itulah iman. Belum. Tanda iman yang Nabi menyebutkan ada 3. Antara lainnya Nabi menyebutkan pertama, iaitu orang yang beriman itu sifatnya ialah falyukrim dhaifahu, dia memuliakan tetamu. Dia memuliakan tetamu. Ni kita ni hujung-hujung minggu ni mungkin ada yang nak pergi berjalan, kok pergi rumah saudara, anak buah mak saudara, tak tahulah kok balik kampung ke apa, atau pergi bertamu. Maka kita kena jagalah adab-adab sebagai tetamu ataupun kita yang menerima tetamu. Tuan-tuan, kalau nak belajar jadi tuan rumah yang bagus, belajarlah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah siap sebut lagi sebagus-bagus layanan tuan rumah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana taknya tetamu tu dahlah datang tengah malam. Tetamu mari tengah malam, duduk-duduk masuk pula, di pelawanya masuk, duduk di hidangnya anak lembu yang gemuk, stick. Tuan-tuan bayang, kita tuan-tuan, orang kalau mari tengah malam ada nak buka pintu, tambah duduk sabak berenang, ada nak buka pintu, tak ada, muncak demam. Marilah. Orang mari tengah malam. Tak, cerita Nabi Ibrahim tu yang datang tu malaikat. Ustaz, dia Nabi, tak apalah, saya Haji Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim. Tak kisahlah haji ke Nabi, tapi yang penting layan, sanggup layan orang tengah malam. Lepas tu dah kalau mari tengah malam nak hidang apa tuan-tuan, cekodok tu pun paling kuat dah tu, beli mamak mi goreng cukup lah. Tak, dia hidangkan anak lembu panggang. Tengah malam bawa stik lagi, panggang lagi untuk tetamu. Tu sebagus-bagus layanan. Tu tuan-tuan boleh tengok dalam Quran. Tu maknanya yang pertama, tanda orang beriman, dia bagus layanan terhadap tetamunya. Yang keduanya ialah orang yang ada iman, kata Nabi, orang yang fala tu'zi jiranahu, dia tidak menyakitkan hati jiran dia, tidak menyakitkan hati jiran. Sebab itu kita ni hidup bermasyarakat, berjiran ni kena berhati-hati. Ada setengah kadang-kadang kita tak sedar perbuatan kita tu, kita mungkin tak kacau dia secara langsung, tetapi apa yang kita buat di rumah kita mengganggu jiran kita. Kita tak pergi kacau rumah dia, tak kacau bini dia, tak kacau anak dara dia, tapi perbuatan kita di rumah kita mengganggu dia. Duk berkaraoke melalak sampai tengah malam, kawan sebelah kan sakit darah tinggi cimanih, esok ada appointment doktor lagi, nak bangun awal pagi, awak duk menyanyi menjerit-jerit melalak ngilai tengah malam. Datang jiran tu cerita Piramli tu betul dah tu. Jiran datang tegur orang sebelah, kan, orang nak tidur ni pak, suka hatilah, ni mikrofon semua aku yang punya, aku yang beli. Memanglah kau punya mikrofon apa sound semua, tapi masalahnya kau punya suara menyebabkan orang tak boleh tidur, mengganggu orang, tak boleh. Itu menyakitkan jiran juga. Nak ataupun tuan-tuan kau ada yang bela pencinta kucing, cat lover, tak tahulah apa Scottish lah, apa bulu tebal, bulu tak ada bulu pun ada sekarang, kucing macam-macam jenis, tak pernah nampak pun ada, tak ada bulu pun ada. Saya ingat keturunan apa kucing jenis tak pernah jumpa. Sayang ke kucing bagus, tapi kalau kucing ni menyebabkan taiknya tu bertimbun-timbun, bertempek-tempek sampai jiran pun mengamuk, jiran pun marah, tuan-tuan berdosa, bukan kucing tu yang berdosa. Kita kena ingat, kalau ustaz kita kan menyayangi binatang, kan ada orang sayang binatang nak masuk syurga. Memang sayang binatang, tapi jaga kebersihan. Busuk ke jiran, mengamuk semua, menyakiti jiran. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Nabi menyebutkan tanda-tanda orang beriman pada Allah dan hari akhirat ialah dia ini sifatnya falyaqul khairan aw liyasmut, iaitu dia bercakap yang baik-baik,
atau tak ada apa nak dicakapkan, dia memilih untuk diam sahaja. Sebab itu kata ulama, antaranya Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, orang beriman ini dia antara dua, cakap yang baik ataupun diam saja. Kalau nak cakap, semua yang bagus-bagus, cakap yang baik-baik. Kalau tak ada apa nak cakap yang baik-baik, bagus diam sajalah. Macam perangai kita dalam semayang, itu lah. Sama ada baca Quran atau zikir ataupun diam. Kan tadi masa kita semayang, Tok Imam baca surah Sejadah, tuan-tuan cakap ke diam? Sama ada ikut sekali Tok Imam tu baca lah. Sama ada ikut kalau yang hafal lah. Kadang ada tak hafal, dia tak hafal surah Sejadah, yang dia bawa Sejadah. Surah Sejadah dia tak hafal, Sejadah saya bawa dia tu. Sama ada dia ikut baca ataupun dia diam. Tak ada yang cakap kan, tak ada yang cakap yang bukan-bukan. Panjang itu imamnya, aduh. Dia pula baru first time datang sujud sejadah pagi Jumaat, kebetulan pula jatuh cuti hari ni. Panjang. Ada yang lagi teruk tak pernah datang sembahyang sujud sejadah. Dia kata subuh pagi ni 3 rakaat. Ini kena report mufti ni, 3 rakaat pagi ni tu imam tu. Tu cerita entah kampung mana tu kan. Jadi maknanya kita ni dalam hidup macam perangai dalam sembahyang. Cakap yang bagus-bagus, tak ada apa nak cakap, lagi bagus kau diam je lah. Kalau bahasa WhatsAppnya, silent reader dia panggil. Menggosok telefon, tengok. Selagi nama dia tak diseru. Lama tak nampak haji kita? Ada. Ada. Ataupun dia bubuhlah stiker. Padu mantap boh, bagilah dibubuhlah menunjuk kewujudan dia. Barulah admin tu rasa tak buang karen sangat, aku add kau dalam grup ni. Ada macam tak ada, wujuduhu kal adam, ada kau macam tak ada. Itu adalah sekali-sekala. Tapi bagus juga daripada kau cakap benda mengarut, meraput, provoke sana sini, melaga-laga orang ke orang, baik kau diam. Jadi maknanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan bercakap yang bagus-bagus, tak ada apa nak cakap, lagi bagus kau diam sajalah. Cuma ulama membahagikan diam ini ada beberapa jenis pula. Diam pun ada jenis-jenis dia. Macam tuan-tuan duduk diam ni ada jenis-jenis diam. Tuan-tuan tengok, diam ni pun ada jenis-jenis dia. Kata ulama, diam ini pertama disebut diamnya seorang alim. Macam tuan-tuan lah ni ya, senyap. Hadis salah baca nanti dia kerut dari sikit, nampak ada usap janggut daripada tadi tu. Tu tanda-tanda diam orang alim tu ya. Usap janggut kalau ada tak apa. Ni jenis usap janggut tapi tak ada janggut, tu yang saya risau. Oh gini. Itu dia orang alim ni, kalau dia diam itu hebat. Maknanya kadang-kadang orang alim ni dia tahu kalau dia cakap nanti ni akan menghasilkan dosa, mendatangkan dosa. Lebih baik dia diam sajalah. Bukan tak ada ulama-ulama kita kena maki, kena kutuk, kena hentam, bukan tak ada. Dan kalau dia nak sembuh balik boleh ya, dia pun manusia, ada geram, ada nafsu. Diam je lah, budak baru belajar pasal ni perangai budak sekarang. Ada satu kisah ya, satu orang laki-laki. Kisah ni berlaku di Masjid Nabawi satu ketika dululah. Di Masjid Nabawi di Madinah, ada satu orang laki-laki ni, dia masuk dalam dia pergi ke Masjid Nabawi tu dengan niat, dengan tujuan dia nak menuntut ilmu. Dan dia nak menuntut ilmu tu pula daripada satu orang ulama yang sangat terkenal, Syekh Ibnu Abdul Rahman Al-Qurashi, nama ulama tersebutlah. Tapi maklumlah tuan-tuan, ulama dulu-dulu nama masyhur, famous, nama terkenal, orang tak pernah jumpa. Macam kita sekarang, kita kenal ustaz-ustaz ke ustazah ke, kebanyakannya pasal duk tengok di TV, duk tengok di surat khabar, mengulas isu itu, isu ini, jadi dah biasa tengok gambar. Jadi dulu-dulu ustaz-ustaz ke syekh-syekh pun kadang dia tak sedar, dia semayang sebelah siapa, dia ingat laki entah mana, rupa sebelah itu imam mazhab, dia tak kenal dulu. Banyak macam tu, muka tak kenal, nama famous. Jadi laki-laki ni dia pergi ke Masjid Nabawi nak belajar daripada Syekh Ibnu Abdul Rahman Al-Qurashi. Jadi kalau tuan-tuan, kalau di masjid-masjid dulu-dulu, setiap tiang-tiang ini adalah fakulti-fakulti. Kalau tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan Madinah ke, tuan-tuan tengok, kalau macam sekarang banyaknya halaqah Quran lah. Kalau dulu-dulu dekat tiang sini berkumpul satu halaqah, ini semua geng-geng belajar tafsir. Itu semua belajar
usul fiqh, sana belajar fiqh. Tu dia ikut inilah fakulti-fakultinya begitulah. Jadi anak muda ni dia masuk dalam masjid, dia semayang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid dululah, dengan sunat. Habis dia semayang sunat, dia pun cari mana halaqah yang dia nak pergi duduk. Kok nanti syekh yang dia nak cari tu ada kat situ. Tak mula lagi kelas kot ni, tiba dia nampak ada satu orang laki-laki masuk dalam masjid. Masuk, tuk duduk. Dalam maksudnya dah masuk masjid, mayanglah tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk tak semayang. Orang muda kan, jiwa student, merontak mayang. Dia pergi kat laki-laki tu, dia kata, "Cik, minta maaf masuk masjid takkan tunggu duduk, bangunlah 2 rakaat semayang sunat tahiyatul masjid. Nampak sangat cik ni lemah bab agama ni." Nampak sangat lemah bab agama ni. Relax dia sembuh kat orang tua tu. Laki-laki tu pun Allahu Akbar, terima kasih. Dia pun bangun, Allahu Akbar, terus mayang sunat. Dan dia pun yang tegur tadi ni pun okey, dia pun pergi duduk tempat dia balik. Mana kuliah ni nak mula ni. Tak lama selepas itu, dia tengok laki-laki yang dia tegur, yang dia sound tadi tu duduk menyandar dekat tiang. Menyandar pula orang tua ni. Tak apalah, mari orang masuk dalam masjid, pergi duduk dekat dia. Dia yang mana? Laki-laki yang tadi masuk tak sembahyang sunat, lepas kena tegur baru sembahyang. Tu masuk orang lain, duduk dekat dia. Masuk dalam masjid, duduk dekat dia. Lama-lama berhimpun orang sekeliling laki-laki tu. Mamat yang tegur ni, siapa dia tu? Ramai pula follower, dah tak sembahyang sunat, ramai pula duduk itu. Ramai pakat duduk sekeliling dia. Dia pun, aku nak tanya siapa ni? Dia tu siapa ni? Ramai sangat pergi duduk kat dia tu. Lalu dia nampak budak lambat masuk. "Adik, sini je." "Tu siapa tu yang tengah-tengah tu?" "Loh, abang tak kenal ke?" "Aku tak kenal. Aku tanya kau ni, tu siapa tu?" "Abang, itulah Syekh Ibnu Abdul Rahman Al-Qurashi, ulama besar tu di Madinah ni." Astaghfirullahalazim, baru tadi dia sembuh Tok Guru tu rupanya. Dia kata nampak sangat encik ni lemah bab agama. Lepas tu dia kata, "Ya Allah, aku datang punyalah jauh. Aku datang jauh-jauh semata-mata nak sembuh Tok Guru aku sendiri." Dia tak kenal, dia direct sound. Jadi perangai-perangai Arab ni kan macam tu. Aduh, malunya, macam mana aku nak buat ni, nak minta maaf kan, habis pula dia menadah tangan doa, aku jadi bodoh jenuh. Aduh, aku nak buat apa ni. Dia pun pergi duduk sayup-sayup kat celah-celah orang duduk, ramai duduk belakang, malu. Aduh, dia harapan dia nanti habis kuliah tu nak pergi minta maaf lah dengan Tok Syekh tu. Habis kuliah tu dia jumpa Tok Syekh tu, Tuan Guru minta maaf lah, tadi saya kata Tuan Guru lemah bab agama, saya minta maaf, saya mohon maaf sangat-sangatlah, ampunkanlah saya ni. Kata Tok Guru tu, "Wahai anak muda, apa yang kau cakap tadi tu betul. Saya tadi agak kalut kot, masuk-masuk terus duduk, tak teringat pula nak sembahyang sunat tadi. Terima kasih kerana mengingatkan saya." Oh tuan-tuan, mana nak dapat ulama macam tu? Relax je, kena tegur, kena sembuh. Di saat dia ilmu banyak, pengikutnya ramai, dia diam, mampu tersenyum, menerima teguran orang. Itulah namanya diam seorang alim. Kalau dia nak balas balik boleh ya, bagi dalil, bagi hujah, bagi kata kaul ulama tu kata ini apa khilaf itu sini, boleh. Tak payahlah, buat aja. Betul juga dia cakap, diam orang alim. Itu kan ada orang kata, ada setengah ustaz tu kita komen kat dia, dia tak reply balik, takutlah tu. Dah, diam lagi bagus. Kalau aku bercakap juga kan nanti sama bodoh pula jadinya. Kata Imam Syafi'i, aku boleh berdebat, berhujah, berbahas dengan 10 orang alim, tapi aku pasti kalah berdebat dengan seorang yang jahil. Orang jahil ni tuan-tuan, datangkanlah apa dalil, apa dia tahu. Dia bukan tahu apa, yang dia tahu geram dia. Mula-mula berbincang, berbahas, berdebat, mungkin ada dalil-dalil. Lah dah tak ada modal, habis keluar. Engkau dah lah muka hitam, hidung kembang, gemuk, jalan sengit, dah tak ada modal. Maki habis semua hal peribadi. Tak betul. Itu yang pertama. Yang kedua, diam yang kedua. Pertama, diam orang alim. Yang kedua, diam seorang yang dia sebut apa yang diam dari kebenaran.
diam dari kebenaran. Apa makna diam dari kebenaran? Kata Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah, wasakitu 'anil haq syaitanu akhras. Kata ulama ataupun kata Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah, seorang yang diam daripada membetulkan satu benda mungkar depan mata dia, maka dia itu disifatkan sebagai syaitan bisu. Anak dara kita keluar rumah tak bertudung, tak menutup aurat, bapak dia kata tak apalah budak-budak sekarang, marahkan nanti tak balik rumah pula. Report di Facebook kata bapak dia zalim lah, bapak dia kejam, tak faham jiwa anak pula. Biar je lah, nanti kita suruh ustazah dia lah nasihatkan. Jenis bapak macam ni dikatakan, kata ulama, ini syaitan bisu. Nampak benda mungkar dia tak tegur, tak menasihatkan. Itu kita jangan jadi golongan macam tu. Itu yang kedua. Tapi dalam banyak-banyak jenis diam, paling teruk sekali diam yang ketiga yang saya nak sebut ni, iaitu diam orang jahil. Diam orang jahil. Tapi bagus juga mujur dia diam. Mujur dia diam. Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan satu orang anak murid yang diam, tapi lepas tu tak diam dah. Imam Abu Hanifah tengah mengajar, tengah bagi kuliah. Tapi dalam bagi kuliah tu dia bukalah Q&A, soal jawab. Kau ada yang nak tanya soalan, silakanlah. Berderu-deru yang menanya soalan, kiri kanan kat awak ni tanya, kejap kawan ni tanya. Tapi ada seorang tu, Imam Abu Hanifah perasan senyap je mamat tu, dia duduk tak tidur. Dah, kalau kita tidur dah senyap tu. Dah, dia mencatat tapi dia senyap. Wahai anak muda, senyap saja. Ada soalan silakan, kalau ada lah. Yang lain semua tanya, kamu ni senyap lah, kok datang jauh-jauh ni, tanyalah apa-apa soalan. Kata anak muda tu pun bersuara, tuan guru, saya nak tanya soalan. Silakan. Bila kita boleh buka puasa? Bila kita boleh berbuka puasa? Kata Imam Abu Hanifah, bila dah terbenam matahari, terbenam matahari boleh buka puasa. Terbenam matahari maknanya dah senja, nak masuk ke malam, bolehlah buka puasa. Tapi macam mana kalau malam matahari tak terbenam juga? Kata Imam Abu Hanifah, kalau diam pun bagus juga. Dia ada orang kadang takut juga kita, dia diam-diam tu entah apa dia fikir, tak tahu. Tak tahu, memang ada orang macam tu. Dia, sebab tu kadang-kadang bila saya berceramah mana-mana pun dibimbangi macam tu lah. Lain kita cakap, lain dia faham, lain dia cerita ke orang. Ini pengalaman lah dulu, benda dah lama masuk Facebook ke apa ni. Jam. Tapi tak apalah tuan-tuan ya, pengalaman. Tuan-tuan jangan buat pula perangai macam tu. Habis-habis ceramah kita dulu tanya, kok tuan-tuan ada nak tanya apa-apa silakan. Ada seorang tu dia kata, ustaz saya tak mau tanya soalan, tapi saya nak mengutarakan pendapat. Silakan. Dia kata, ustaz sekarang ni banyak masalah sosial, anak muda ni tak senonoh ni, zinanya apa sana, jahat sana sini. Saya ingat semua ni punca setan lah. Memanglah setan tu kita tak nafi lah, memang dia salah satu faktornya lah. Jadi saya ingat, ustaz, apa yang sepatutnya kan, apalah kiranya ustaz, kalau kita pakat-pakat semaya hajat dan kita minta pada Allah supaya syaitan ni kembali ke pakai jalan, kan bagus, selesai masalah. Jadi saya pun bila sedar tuan-tuan, selama saya duduk dakwah ni, saya tak pernah jumpa orang yang begitu prihatin terhadap syaitan. Kan? Sebab syaitan pun tak pernah fikir bahawa dia akan kembali ke pakai jalan. Tu yang saya takut, tuan-tuan. Kebetulan pula tentu saya ceramah bab syaitan, bab maksiat akhir zaman. Gitu yang dipikir. Jadi saya harap tuan-tuan ni cerna yang betul-betul lah ya dalam fikiran. Sebab saya sampai saya boleh kawal apa yang saya cakap, tapi dalam fikiran tuan-tuan saya tak boleh kawal apa yang tuan-tuan faham, saya tak tahu. Sebab itu ada satu doa, kan kita diajarkan doa apa? Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Bukan minta tambah ilmu, warzuqna fahma ataupun fahman. Fahma tu maknanya apa? Bukan bihun pama. Apa fahma apa? Kefahaman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Tapi rupanya minta ilmu tu ditambahkan saja tak cukup, mesti diiringi dengan rezekikan aku faham ya Allah.
Aku duduk dengar 45 minit, sejam ni, ya Allah, tak faham. Teruk betul. Kan? Yalah, daripada buat benda tak senonoh, iyalah, tapi dah halalang duduk. Kurniakanlah aku, rezekikan aku kefahaman, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang juga diingatkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindarkanlah diri kita, ahli keluarga, anak cucu keturunan kita daripada perangai suka mencaci maki, melaknat, perangai suka mencerca orang. Ni semua perlulah ditinggalkan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazzi. Kata Nabi, bukanlah orang itu dikatakan orang beriman kalau jenis dia suka buat benda 4 perkara. Suka buat 4 perkara. Pertama sekali tuan-tuan, orang itu kata Nabi, ini belum betul-betul beriman punya orang. Siapa? Pertama, jenis suka mencela. Yang kedua, jenis suka melaknat. Yang ketiga, buruk perangai, tak senonoh perangainya itu. Yang keempat, jenis suka mencarut. Benda dalam seluar, dalam kain, semua disebutnya dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu tuan-tuan, hari ni ada yang nak pergi berjalan, pergi cuti berhujung minggu, naik kereta. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni di tahap yang mana? Jangan tunggu jalan lengang. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni mulut jenis apa? Tunggu tengah jam. Tengah jam, tengah orang masuk simpang tak bagi signal. Tuan-tuan tengok mulut tuan-tuan macam mana? Nak istighfar ke, nak maki ke, nak apa? Ni padahal baru lepas dengan ceramah ni. Dia biasa tuan-tuan. Kita kalau dekat luar depan orang, kita boleh kontrol lagi. Astaghfirullahalazim. Dia pasal dia orang surau tu, dia mengingat lagi lah. Dia duduk dalam kereta, dia kadang tak ingat dah benda-benda tu semua. Orang perangai macam-macam tuan-tuan atas jalan raya ni, macam-macam. Jadi kena beringat, jangan sampai kita mencela, melaknat, buruk perangai, malah mencarut. Orang yang suka mencaci maki, orang yang suka menghina orang lain ataupun menjatuh memburukkan maruah orang lain, ini dipesankan Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi menyebutkan, man kanat lahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang pernah buat zalim terhadap saudaranya, Nabi kata apa? Siapa-siapa yang pernah buat zalim terhadap saudaranya, dia pernah burukkan saudaranya dekat Facebook, dalam grup WhatsApp family ke apa, dia perli, dia sindir saja nak bagi sakit hati orang ke apa kan, maka kata Nabi SAW, kezaliman yang dia buat tu dalam bentuk apa? Min irdihi, dalam bentuk maruah. Dalam bentuk apa? Maruah. Macam tuan-tuan kan, kadang tuan-tuan dekat Facebook tu kan ada setengah-setengah orang lah ni suka share video-video pendek-pendek, video pendek-pendek mana-mana ustaz lah kan. Bagus tuan-tuan share, tapi tuan-tuan kena tengok keadaan lah. Kadang ada setengah isteri tu, mari ustaz tu tajuk ceramah dia, tanda-tanda suami durjana, tanda-tanda suami setan. Contohlah, kasar sangat tajuk, contohlah 6 tanda-tanda suami berwatak syaitan. Tajuk. Perempuan tu, isteri tu, dia tengok ustaz ni ceramah, dengar poin-poin tu, ini bagus ni kalau lelaki aku dengar. Dia tag dekat suami dia dekat Facebook, sila faham. Dekat Facebook tau, bukan face to face. Tak boleh buat macam tu. Apa perasaan orang-orang lain, dia panggil netizen kan? Apa perasaan orang lain yang menengok tu? Pasal dia tag suami dia, suami dia kot setan. Maruah tu tak boleh. Seorang isteri kena jaga maruah suami dia. Kalau dulu-dulu kan dia geram dengan suami, dia cerita ke jiran sebelah, laki aku berdengkur, Allah, dia serombong kapal.
Dia sebenarnya akak ni cerita dengkur sikitlah ya, nak kongsikan dah musim-musim KP ramai lama duduk di rumah ni tak kenal lagi. Dia berdengkur ni dia ada seni sebenarnya. Orang lelaki ni kalau dia berdengkur tu tanda dia kuat bekerja sebenarnya, dia penat. Jadi dia terzahir melalui dengkur. Ada setengah dengkur ni yang kita pernah jumpa, dia dengkur dia bunyi vibrate handphone. Lepas tu senyap dah, pom meninggal dah. Dia tak kuat dah, habis rupa bateri kom pun. Ada setengah tu dia bunyi macam kapal. Macam juga pok kelam pula rasa. Ada bunyi macam tu. Ada yang kadang-kadang bunyi tersedak. Tak tahu tertelan lalat ke nyamuk ke apa lah macam tu. Tapi kok mana pun bunyi dia rupanya tu, jangan duk cerita ke orang. Laki akak tu baik betul rajin bawa pergi Tesco Alamanda berjalan IOI bagus. Rajin bawa berjalan bagus lah. Tapi kalau dia tidur, aduh aku tak tahan tu, bunyi beruang. Cerita ke orang aib suami semua tak boleh. Tak boleh. Kerana benda itu Nabi berpesan pada kita, sama ada aib suami ke aib isteri ke, mana-mana maruah orang kita tak boleh memburuk-burukkan. Sebab kata Nabi SAW, siapa-siapa yang pernah buat perangai-perangai macam tu, dia menzalimi saudaranya dengan memburukkan maruah dia pada orang lain, menjatuhkan maruah orang itu pada khalayak orang lain. Kata Nabi, falyatahallalhu minhu, kau kena minta halal balik pada dia. Minta halal balik pada dia. Minta halal juga dalam arti kata minta maaf balik pada dia. Kata Nabi, qabla an yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum sampai pada hari yang tak ada nilai lagi dinar ataupun dirham, maknanya hari kiamat, akhirat. Transaksi akhirat nanti dah tak pakai dah ringgit Malaysia apa rial semua tak pakai dah. Minta maaf. Sebab tu tuan-tuan, tengah duk hidup ni Allah bagi nyawa, bagi nafas ni, kok kita pernah terlanjur bicara sebagainya, minta maaf lah ya. Minta maaf semua. Kok saya ada cakap sebagai apa, menyakitkan hati ke apa, kena minta maaf. Kalau tidak tuan-tuan, benda tu sampai berlanjutan kelak nanti di hari akhirat. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni dalam hidup ada beberapa golongan ataupun beberapa keadaan yang kita ni sama sekali dalam agama melarang kita untuk sama ada mencaci maki maupun menghina. Tak boleh tuan-tuan. Ialah perangai menghina, mencaci ni semua tak boleh. Tapi kalau ikutkan agama menggariskan, ada beberapa yang paling kita tak boleh nak cerca, hina maupun mencela. Saya sebutkan beberapa ya. Tengok pada kesempatan yang adalah. Kita habis berapa ni? Pukul 10 berapa? Jam 10 menyesal. Yang duduk depan paling menyesal, yang belakang boleh keluar dulu. Yang pertama tuan-tuan ya, golongan, bukan kata golongan lah, perkara-perkara yang tak boleh kita hina, tak boleh kita caci maki. Pertama sekali iaitu menghina Allah. Itu yang pertama, menghina Allah. Tapi mungkin ada orang dia kata, mana ada orang kita tergamak nak hina Allah Ta'ala pula. Takkanlah Allah Ta'ala bagi rezeki siang malam, ada virus ni pun ada, boleh makan juga, Allah bagi rezeki, tak tergamak kot nak menghina. Dia tidak menghina Allah sebagai kita duk menghina manusia ke apa, tak. Tapi cara dia hina Allah tu adalah dengan dia mempertikaikan syariat-syariat Allah. Dia berasa dia dengan Tuhan dia lagi cerdik. Faham tak? Macam tu. Hina Allah Ta'ala lah tu, seolah menghina. Seolah-olah menghina Allah Ta'ala. Orang bagi tahu dah ni, kalau kena najis mughallazah, najis berat ni, kena basuh dengan 6 air 6 air mutlak dengan 1 air yang campur tanah. Dia kata basuh air pakai tanah apa ni? Membersihkan benda kotor pakai air bercampur tanah. Ni bukan zaman padang pasir, pakai sabun, wangi lagi. Tuan-tuan, itu seolah-olah dia rasa dia dengan Tuhan dia lagi cerdik. Ada jenis mulut-mulut macam tu banyak. Tambah dulu kalau pergi buat haji, macam-macam orang kita jumpa. Kita faham duduk di Malaysia ni kok dia profesor ke apa, belajar tinggi-tinggi kan, sampai satu tahap dia nak cari logik sangat. Dia nak logik
Agama ni bukan semuanya pakai logik tuan-tuan. Isra Mi'raj, logik ya? Dia bukan logik lagi dah. Dia ada benda dalam agama ni, dia bukan logik, dia panggil magic. Benda yang kau tak payah nak fikirlah logik-logik ni. Dia tanya, ustaz ni kita ni melontar, melontar jamrah, melontar, ambil batu melontar tu. Kita melontar dekat siapa ni? Duk baling kat siapa ni ustaz? Dia tanya ustaz tabung haji tu. Oh, kita melontar dekat syaitan. Pasal maknanya kita benci dia, kita buang dia daripada hidup kita, berejam benci syaitan, baling batu. Loh, kalau syaitan kat tengah tu takkanlah baling batu. Patut meracun bola, baling payung kau yang lagi besar lah ustaz, takkan batu kecil-kecil. Tak, sekarang ni siapa Tuhan ni? Dia kalau ayat kasarnya begitu lah kan. Kau nak mempertikai yang Allah Ta'ala dan Nabi dah syariatkan tu, kenapa ada orang mempertikaikan? Sebab itu tuan-tuan ni, kalau anak-anak belajar tinggi-tinggi, belajar luar negara, belajar overseas, belajar mana-mana lah, tak ada masalah. Yang penting balik mesti jadi Islam. Balik tetap Islam, tu aja lah. Jangan duk balik, dia duk jadi bawa perangai orang luar yang tak apa-apa, lepas tu mempertikaikan agama pula. Ada jenis macam tu. Dia belajar tinggi dan dia rasa bahawa hidup dah tak perlukan Tuhan lagi dah. Hidup dah tak perlukan Tuhan lagi dah. Nampak? Tu paling teruk. Itu maknanya pertama, jangan mencaci atau menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah jangan kita menghina juga apa dia? Jangan menghina sembahan agama lain. Tak boleh menghina sembahan agama lain. Kok tuan-tuan lalu kok mana-mana area Salak Tinggi tu ke, area Sepang ke, kok mana rumah-rumah ibadat kawan-kawan kita tu, lalu depan kita nampak dia punya patung dia tu ke, kita tengok dia punya patung, tu dia punya telinga, dia punya hidung, dia punya perut. Tak tahulah tuan-tuan kata macam-macam. Perangai macam tu agama melarang, tak boleh menghina sembahan agama lain. Dan ni bukan arahan Jakim ni. Ini arahan Allah Ta'ala. Allah rakamkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kata Allah, jangan engkau mencela apa-apa sahaja yang disembah selain Allah. Jangan kau menghina, jangan kau mencela. Surah Al-An'am ayat 108. Tak boleh sama sekali. Sebab apa kata Allah? Kalau engkau menghina, kau mencerca sembahan agama lain, nanti dia hina kita balik. Habis korang tu duk sembah kotak tu, kotak hitam Kaabah tu, duk sembah dia. Kenapa? Sembahlah Tuhan. Pula dia ilmu tak mendalami tentang agama kita, dah dia maki kita pula. Jadi agama melarang kita jangan duk menghina sembahan-sembahan agama lain. Tu yang kedua. Yang ketiganya, yang kita tak boleh nak mencerca, yang kita tak boleh nak hina tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiganya ialah kita tak boleh menghina sesama Muslim, sesama orang Islam. Tuan-tuan bayang, patung yang disembah oleh agama lain yang tak menyawa tu pun kita dilarang daripada sembah. Yang bernyawa, yang bukan patung ni, apatah lagi. Tak boleh hina, tak boleh maki dia, tak boleh. Saya faham, kadang ada orang dia geram kot agaknya. Dia geram sangat kot dekat Facebook tu ke apa, Allah macam-macam. Saya pun kena. Kami penceramah-penceramah ni rasa cakap tu dah habis lapik dah, kena. Ada seorang tu dulu kata, dia kata, ustaz minta maaf lah, ustaz ni hidung macam babi, dia kata. Sampai hati kau cakap begitu. Tuan-tuan kalau tengok saya daripada tepi macam kai bahar tau. Tuan-tuan kalau perasan lah, kau boleh samakan aku dengan binatang lah. La ilaha illallah. Tapi itulah tuan-tuan, kalau panjang lagi cerita, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis, Nabi sebut orang yang mencaci, melaknat, maki, hamun orang ni semua, nanti di akhirat kita boleh ambil pahala dia. Orang yang mengatakan tuan-tuan ni, maaflah, menyamakan tuan-tuan ni dengan babi ke binatang ke, maki tuan-tuan, maki, sumpah seranah tuan-tuan, nanti dekat akhirat tuan-tuan kan kena zalim dengan dia. Tuan-tuan boleh ambil pahala dia. Ambil pahala dia apa ustaz? Dia pun bukan jenis orang senonoh sangat. Semayang pun tak cukup. Orang sehari 5 waktu, dia 5 hari sekali semayang.
Dia tak semayang punya orang, boleh? Dia tak ada pahala. Kita semua punya dosa bagi kat dia. Orang yang mencaci maki kita tu, kita pun banyak dosa kita ni. Dosa kita semua bagi kat dia. Bagi kat dia. Itu yang golongan muflis yang Nabi sebut dalam hadis tu. Jangan tuan-tuan maki mencerca orang, tak puas hati dengan orang. Mana-mana pun lah tuan-tuan, kot tokoh politik ke, orang mana-mana pun, kot di kalangan ulama ke, tuan-tuan tak setuju dengan pandangan dia, tuan maki dia. Dia ni dulu kan cerdik sangat pun, sejak makan kacang cerdik baru pandai pun. Maki dia macam-macam tuan-tuan. Habis akhirat nanti tak selesai. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, kata baginda Nabi daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, kata Nabi, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan menyebutkan fasik dia tu fasik, dia tu kafir, dan orang yang dituduhnya tu pula langsung tidak bersifat fasik dan bukan bersifat kufur, maka orang yang menuduh, yang cakap tadi tu, perkataan tu berpatah balik pada dia. Kau yang fasik sebenarnya. Tuan-tuan, sebab tu jangan mulut tu laju sangat cakap kat orang. Ustaz, kalau jenis macam ni kira munafik ya Ustaz? Dia tunjuk kita WhatsApp, Ustaz, orang jenis cakap macam ni kira, dia ni kira munafik Ustaz, kalau macam ni kira kafir Ustaz. Dia jenis cepat nak label orang ni, saya pun tak faham jenis perangai macam ni. Laju sangat Ustaz, jenis macam ni saya ingat dia murtad dah kot ni. Laju kata orang kafir lah, fasik lah, munafik, laju sangat. Tak boleh. Sebab kata Nabi, kalau orang itu tidak seperti yang kita sebutkan, perkataan itu akan kembali semula kepada kita. Itu yang ketiga, jangan mencaci maki sesama orang Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat kata ulama, jangan sesekali kita mencela dan kita menghina yang dinamakan sebagai makhluk Allah. Apa jua makhluk Allah, termasuklah hujan, angin, makanan, itu tak boleh dihina dan dicerca, tak boleh. Angin yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita ini, dia mengikut aturan yang Allah tetapkan. Dulu di zaman Nabi dulu ada satu orang lelaki, dia ada macam, dia panggil rida ke shawl ke apa ni, bukan apa, selendang letak di bahu dia. Tiba-tiba tengah berjalan, angin bertiup kuat, kain itu jatuh ke tanah. Bila jatuh ke tanah kan macam kotor lah, kotor padang pasir kan, geram. Dia kata ta'isar rih ni maknanya celaka betul angin, jatuh habis aku punya kotor dia. Nabi yang mendengarkan apa yang laki-laki itu cakap, Nabi tegur. Nabi kata, la tasubbur rih, jangan engkau mencela angin, jangan kau menghina angin, sebab dia hanya mengikut ketetapan Allah. Tak boleh hina. Samalah juga dengan hujan. Ini musim-musim hujan, tak boleh menghina hujan, tak boleh. Kita diajarkan hujan kalau turun disuruhnya berdoa, jangan duk maki. Dia maki hujan ni macam mana? Tuan-tuan plan hari ni nak pergi mana? Nak pergi jalan air terjun, mana, bagan lalang, makan angin di tepi pantai, tepi laut. Tengok mendung dah, lepas tu berasa titis-titis sikit dah. Alah, hujan pula dah. Hujan hari-hari. Sebenarnya itulah juga bentuk tuan-tuan menghina hujan. Kadang kita, tuan-tuan tak adalah kata bodoh betul hujan, laknat betul hujan ni. Tuan-tuan maki mencarut kat hujan. Tuan-tuan tak cakap macam tu. Cukuplah tuan-tuan kata, aduh hujan lagi, hujan. Kok ada yang nak buat kenduri ke apa kan? Kenduri yang mematuhi SOP lah. Dia buat. Biasa orang yang paling resah kalau hujan ni apa? Orang yang buat kenduri. Kalau di kampung-kampung kan, dengan lecaknya, orang susah nak dengan hujan kan tuan-tuan, jadi rimah. Tu yang orang kampung kadang dia macam-macam amalan nak minta, dia panggil apa, amalan tolak hujan. Saya tak tahulah dekat sini kampung tuan-tuan, saya tak tahulah. Kalau di kampung saya dulu ada, dululah lah tak ada semua isah semua orang. Dulu dia panggil gadai golok.
gadai golok ada, dia panggil dia macam tuan rumah tu bagilah ada orang bagi dekat dia golok ataupun parang, lepas tu bagi duit sikit. Maknanya dengan golok ataupun parang tu warning dekat hujan, jangan turun ataupun bagi penyapu, dia panggil ilmu sapu hujan. Jadi dia bagi penyapu dan bayar, bukan free, bayar dekat orang hak nak baca-baca tu lah. Bagi dekat dia duit, bagi dekat dia penyapu, minta dia tolong sapu langit, jangan bagi hujan. Tapi saya ingat setakat pakai parang, golok, penyapu, gagah lagi. Paling teruk saya pernah dengar tuan-tuan, dilemparnya seluar dalam pengantin atas bumbung rumah. Seluar dalam pengantin tu tak mau, tuan rumah tak boleh, hak bapak tak mau, koyak dah. Dia nak hak pengantin punya, campur atas bumbung rumah. Agak nanti hujan baru nak turun, aduh spender naik balik. Mengarut punya pahaman tuan-tuan macam tu ada dulu-dulu lah. Sekarang tak ada, semua insaf dah dengan ceramah semua dah. Tak ada macam tu, dengan macam-macamnya cak buaya, Hello Kitty semua ada kat atas tu. Seluar dalam itu doa tolak hujan. Padahal kita dalam Islam, Nabi ajar hujan kalau turun berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Tuan-tuan baca sama-sama. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Tuan-tuan pun ikut, bagus tuan-tuan ya. Ke sebenarnya dah lapar sangat dah ni tuan-tuan, kena berhenti dah. Nampak gaya ni doa dah sarapan dah tu, dah nampak nasi lemak dah ni ustaz ni. Dengan hujan panjang pula cerita dia pagi ni. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah yang turun ini bermanfaat buat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tak mau nak ikut tu, dia kata ustaz nanti dia kena lagi ni pasal Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi ingat, tiap-tiap kali hujan turun ke apa, orang tua-tua dulu kata apa, hujan itu adalah rahmat. Memang rahmat pun bagi kita rasa menyusahkan, tapi dalam ilmu Allah itu ada baiknya. Cukuplah tuan-tuan, setakat ini saja sembang-sembang kita. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Moga-moga kita dan anak cucu keturunan kita tidak menjadi golongan yang suka dengan mudahnya menghamburkan kata-kata kesat, keji, menghina, melaknat siapa-siapa sahaja yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima ya Allah. Jauhkanlah kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami semuanya ya Allah daripada segala bentuk wabak, bencana, bala, penyakit yang tidak kami ingini ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pada pihak surah Ar-Rayyan. Semoga ada rezeki dan kesempatan kita bersua lagi pada lain waktu. Bagi tuan-tuan yang akan bermusafir pada hari ini, termasuklah saya, sama-samalah kita menjaga keselamatan dan insya-Allah perjalanan kita itu jangan disia-siakan. Salah satu doa, macam tak habis pula ceramah lagi, nak beritahu aja. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah dakwatul musafir, doa orang yang bermusafir. Jangan duk menyanyi dalam kereta tu, doa banyak-banyak sikit. Orang yang musafir Allah akan perkenankan. Tapi kalau setakat tuan-tuan pergi alam anda, pendek sangat perjalanan, jauhlah sikit baru mustajab doa tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.